Okey, jam dah menunjukkan pukul 3 suku. Jadi saya rasa saya akan proceed lah ya untuk sesi petang ni. Uh, untuk sesi pagi tadi tu saya share sebentar screen. Okay, untuk sesi pagi tadi kita dah tengok satunya macam mana kita nak create permainan digital. Kita mulakan dengan planning atau merancang untuk membina satu permainan di mana kita pilih apa tema ataupun senario ataupun background story, dan daripada situ kita pilih karakter utama, our main character, diikuti dengan objek dan matlamat yang hendak dicapai dalam game tersebut. Dan pada masa yang sama saya tunjukkan jugalah cara-cara pembinaan untuk uh, bagaimana kita nak bina bina game yang mempunyai karakter musuh. Jadi ada dua lah. Okey, di mana satu kita tangkap bintang, yang kedua kita elakkan musuh lah. Kita uh, elakkan karakter musuh. Jadi pada petang ni apa yang saya nak sambung ialah kita nak cuba buat satu game yang komplit. Apa yang saya maksudkan komplit ni ialah dia ada muka depan sesuai tak panggil muka depan, starting screen. Okey, starting screen. Okey. Mungkin ada button untuk start the game, untuk mulakan game, dan diikuti dengan the end screen. Di mana kat situ kita boleh letak kredit ataupun dia punya skor dan sebagainya. Jadi saya gunakan uh, game pagi tadi di mana game tersebut menangkap bintang. Okey. Dan saya ubah sikit dia punya markah ni kepada 5 sebab nak cepat kan. Jadi tapi dia lebih kurang sama je. Okey, maknanya kita cuba tangkap bintang. Jadi bila sampai ke susahlah pula nak dapatkan 5. Bila sampai ke 5, dia akan berhenti. Jadi game tu start off macam tu and then end macam tu. Jadi kita rasa macam tak cantik lah kan game tu. Jadi apa yang kita nak buat ialah kita nak cuba ada starting screen and ending screen. Jadi untuk buat starting screen, kita akan pergi kepada stage. Okay. Jadi stage untuk menyediakan starting screen dengan ending screen. Ending screen lah kot. Okay, jadi kat sini saya dah pilih 3. So ini adalah screen untuk game tadi. Kemudian saya pilih spaceship for starting screen dan diikuti dengan Space City untuk ending screen. Jadi dua background ni uh, ada dalam Scratch. Kalau pergi dekat Space, okay, ada dalam kat sini saya ambil Spaceship dengan Space City 2. Tapi sama juga kalau misalnya kita tak suka dengan gambar ni, kita nak gambar kita sendiri, boleh upload dan gunakan gambar kita sendirilah. Okay. Um, jadi kita start off dengan uh, ni saya nak letak dia sebagai starting screen. Jadi dalam starting screen ni saya nak letak nama permainan atau nama gamenya. So kat sini ada beberapa elemen yang membenarkan kita uh, menambah elemen seperti tulisan, information, peraturan dan sebagainya. Jadi saya pilih kat sini teks. Kita boleh letak kat sini. Let's say saya namakan dia permainan tangkap bintang. Hmm, Tangkap bintang. Okay, nampak macam tak terang sangat. Jadi kita boleh pilih warna yang lagi terang. Ini merah.
Merah, merah, merah. Kita cuba terangkan dia punya warna. Okey, kemudian kita cuba tukar pakai ni. Mungkin kita boleh pakai ni. Kita boleh besarkan dia supaya betul-betul nampak. Um, Mungkin kalau kita rasa macam nak catchy, kita boleh letak dia kat tengah-tengah skrin. Bukanlah catchy tapi macam macam real kot. Supaya seolah-olah benda ni keluar dekat green spaceship tu. Macam tu. Okey. Kemudian kita boleh letak juga. Okey, sebelum kita kalau kita nak pergi ataupun bina satu teks lain, boleh saya katakan kena hati-hati. Hati-hati jugalah sebab elemen untuk membina teks dalam Scratch ni amat limited. Bermaksud kalau kita tak happy dengan kita dah tulis, sekali kita tak happy. Apalah tak cantik, tak cantik lah benda ni. Ha, uh, Sayangnya kita tak boleh nak klik dan tukar balik. Dia lebih kurang macam tu lah. Bermaksud dia quite limited. Okay, dia punya dah hilang. Okay, tak apa. Dia punya option ataupun dia punya feature untuk menulis tu agak limited. Jadi kalau misalnya kita nak create atau kita nak bina teks, kita kena betul-betul macam happy dengan dia punya outcome. Kalau tak happy, uh, buat lain. Sebabnya bila kita dah katakan kita dah stop atau kita keluar daripada option atau feature untuk bina teks ni, kita dah tak boleh betulkan balik. Itu yang saya perasan lah dalam dalam penyediaan teks menggunakan Scratch ni. Okay. So, sekarang ni saya dah tulis permainan tangkap bintang. Jadi kalau misalnya katakan saya nak betulkan lagi, boleh ke? Saya dah tak boleh nak. Nampak tak? Bila saya klik, saya tak boleh nak pilih lagi sekali teks ni untuk dibetulkan. Nak delete pun macam tak boleh dah. Jadi, bila kita buat teks untuk starting screen, buat teks tu biar kita happy dengan outcome and then baru kita move to another text lah. Okay, kemudian next, sebelum kita buat teks lain, apa yang saya nak masukkan dalam background ni ialah satu lagi elemen iaitu kita panggil dia sebagai button. Button lah. Okay, jadi ni kita ada button. Jadi button ni saya akan gunakan dia sebagai indikator kita nak mula main game tu. Jadi kalau tengok ni button dia. Okay, button dia. Kita boleh letak kat tengah-tengah sini. Dan kita boleh configure. Kita boleh ubah ataupun kita boleh cantikkan dia dengan meletakkan teks di atas button ni. Sebagai contoh, saya letak teks mula. Kemudian kita boleh tukar ni. Outline dia boleh kita boleh jadikan dia merah dan kita letak dekat tengah-tengah dan boleh besarkan untuk memastikan nampak. Okay. Mudah. Okay.
Jadi kita dah ada starting screen kita, mainan tangkap bintang dan button untuk mula. Jadi kita cuba buat kod dulu. Okey. Bila kita buat kod dengan ada starting screen, okey, bermaksud bila kita kita nak klik bendera hijau ni, the green flag, first kali kita nak pemain kita atau pengguna kita nampak starting screen. Kita tak nak dia nampak kucing, kita tak nak dia nampak bintang. Jadi apa yang kita kena buat ialah kita kena modify atau ubah kod kita di mana bila pengguna atau pemain klik pada green flag ni, dia akan nampak the first screen. Maknanya dia akan nampak the starting screen. Jadi kita akan kodkan pada button ni lah. Okay. So make sure kita klik pada sprite button ni, object button. So when click, when kita klik pada bendera hijau, kita akan letak show, maknanya kita akan show button. Kemudian kita kena pergi kepada look and feel tadi, kita pergi ke switch backdrop to spacity. So tadi backdrop kita nama spacity kan? Kita switch backdrop to spacity. Spaceship. Spaceship. Jadi bila kita klik pada bendera hijau, first kali kita nak make sure dia show kita punya button dan kita nak pergi kepada backdrop spaceship, iaitu kita punya starting screen. Okay. Di sini kita bolehlah at the same time tambah sound ke. Tapi itulah tadi saya nak tunjukkan penggunaan sound tu. Dia tak keluar lah pula. Tapi kita boleh letak sound kat sini. Okay. Let's say saya nak ambil sound. Tak apalah, saya tunjukkan juga macam mana nak sound. Macam mana nak masukkan sound. Saya ambil sound space flyby. Nanti kalau siapa-siapa yang mencuba boleh dengar sound space flyby ni. Okay, yang pop ni saya tak mau, saya delete. Kemudian pergi balik pada kod. Saya masukkan start sound space flyby. Okay, jadi bila saya klik green flag ni, first kali dia akan show button. Kemudian dia akan pergi ke backdrop spaceship dan dia akan keluarkan bunyi space flyby. Okay. Kemudian kalau tengok button ni tadi, okay, dia ada dua lah. Okay, dua. Bermaksud kita boleh guna feature ni, okay, di mana kalau kita letak mouse kat atas tu dia akan bertukar. Dia akan bertukar warna. So kita cuba, patutnya tadi saya terus tulis mula balik. Maknanya mula tu ada pada dua-dua jenis, dua-dua color ni. Okay, dua-dua color ni. Supaya bila mouse kita letak je atas button, dia akan berubah warna. Okay. Mula kita pakai warna apa pula? Hijau. Yang nampak kontras. Kemudian bolehlah. Not so bad. Okay. So bad. So bad. Kena atas sikit. Okay. Jadi macam mana kita nak kod supaya bila kita letak mouse kita kat atas, dia akan bertukar warna. Jadi kita gunakan control. Mana control? Ni dia. Kita ambil repeat until. Okay.
Dekat sini kita boleh pakai sensing. Okay. Kita boleh pakai sensing tapi at the same time kita boleh pakai operator. Okay, operator and. Okay, kita letak kat sini. Okay. Kemudian kita pergi kepada sensing. Kita pilih touching mouse pointer. Make sure dia masuk ke dalam kotak dalam. Dan mouse down. Ni dia. Bermaksud bila mouse pointer letak kat sini dan mouse down, dia akan sepatutnya lah tukar warna. Hopefully jadi. Okay. Kemudian dalam repeat until ni kita ada if. Okay. If kita buat if. Dan kat sini kita pilih if else. So kalau kita kata okay, touching mouse, mana mouse tadi? Mana dia? Ni looks and feel, sound. Sensing, sorry. Sensing, touching mouse. Okay, diikuti dengan bila kita touch mouse. Jadi kita nak dia tukar kepada kita nak dia mulalah. Kita nak supaya mula game kita. Jadi kita pergi kepada switch costume. Switch costume. Maknanya button B. Okay, button B. Maknanya yang warna orange tadilah. Kalau tak, kalau misalnya dia tak buat apa-apa, kita ambil button A. Button A yang biru tadilah. Kemudian, bila kita dah press down, baru kita akan pergi buat satu event, iaitu kita akan broadcast. Okay, broadcast untuk start. Ini message, kita letak kat sini start. Kemudian kita nak hide. Kita nak hide button ni supaya bila dia start main, button ni dah tak ada dah. Okay, jadi mungkin the first time ni memang agak complicated sikit lah untuk kita menggunakan starting screen ni. Tapi kita cuba dulu sama ada jadi ke tak. Okay. Sebelum kita test dulu, kita kena buat sedikit perubahan kepada kita punya sprite kucing tadi. Okay. Dan juga kepada kita punya karakter objek kita iaitu starfish. Okay. Untuk kucing ni, okay, bermaksud sekarang ni bila kita klik green flag, kita tak nak dia ada dulu. Kita nak supaya dia hilang dulu. Jadi kita tarik yang bahagian bawah ni, kita pergi ambil hide. Kita sembunyikan kita punya karakter utama dulu. Hanya apabila dia terima, okay, dia terima broadcast. Okay, when I receive start. Okay, bila kita terima start message, baru kita akan first kali kita akan switch backdrop. Okay, switch backdrop, mana backdrop kepada yang ni, iaitu 5. Yelah kan tadi. Yelah kan tak betul-betul dia punya nama. Kita tengok backdrop dia, apa nama dia? Betul lah, nombor. Okay.
kita akan switch kepada backdrop yang asal tadi. Kemudian kita akan minta dia show kita punya kucing. Dah tu baru kita akan set markah kita ke kosong, suruh dia glide dan sebagainya. Maknanya kita akan go to mouse pointer. Okay. Sama juga dengan kita punya objek bintang yang kita nak kumpul. Bila bila kita bila bendera hijau, the green flag is click, kita nak dia hide. Okay, kita nak dia hide. Hanya apabila dia terima start, okay, when I receive start, baru kita suruh dia show, okay. Wait for 2 seconds and then show. Show itself lah. Kita akan suruh dia menunjukkan diri dia. Okay. Jadi harapnya jadilah. Okay. Kita boleh cuba dulu. Saya buka lah terus tengok jadi tak. Okay, kita start. So bila kita letak kita punya mouse, dia akan berubah warna. Okay. Kalau saya klik, sepatutnya dia akan pergi kepada, dia akan hantar message start tadi dan dia pergi kepada backdrop yang satu lagi dan kucing kita sepatutnya keluarlah bersama-sama dengan kita punya bintang. Okey, keluar mula. Okey, kita ada bintang kita. Okey. 1, 2, 3. Oh, dia tak. Yalah, susah. Okey, misi berjaya. Okey, dah stop. Jadi kita dah dapatlah kita punya starting screen. Okey, so sekarang ni kita nak buat kita punya ending screen. Okey, tadi kita ada, kita pergi tengok kita punya backdrop. Kita ada 3. Okey, satu backdrop ni untuk starting screen. Kita kata game screen dan ending screen. Jadi kita nak buat kita punya ending screen. Okey. Untuk ending screen, ni apa yang boleh kita buat ialah kita keluarkan, kita kena buat satu sprite. Okay. Sebab kalau kita tak buat sprite, okay, maknanya saya tanpa objek sprite ni, kita tak akan boleh buat kod. Okay. Contohnya untuk starting screen, kita ada button. Button tu adalah sprite. Jadi dalam button ni kita boleh buat kod kita untuk starting screen. So, kalau misalnya kita nak buat ending screen tu pun mesti ada sprite. Supaya kita boleh buat kod untuk tukar dan untuk kita kata menunjukkan kita punya ending screen. Jadi, macam mana caranya ialah kita pergi kepada paint. Jadi kita tak perlu buat macam, kita boleh kalau nak buat gambar ke apa ke, tapi saya buat benda yang paling simple iaitu saya buat paint dan dalam paint ni saya buat ayat ataupun saya buat teks. Okey, di mana teks tu berkata anda telah berjaya melengkapkan misi. Boleh ke? Bolehlah. Melengkapkan misi anda. Okay. Lepas tu kita buatlah besar sikit. Kita buat besar sikit. Alamak. Turunkan bawah dia. Kita buat besar sikit. Kemudian kita letak tengah-tengah. Okay, sebab dia warna purple kan. Cuba kita cari warna yang macam biru. Biru tak lawa. Merah. Alamak. Okay, masih boleh tukar.
Merah? Okey lah, merah boleh lah. Jadi, kita dah ada sprite kat sini. Okay, jadi kita double klik kat sprite untuk kita start code. Jadi dalam sprite ni, okay, kita of course kita nak dia timbul ataupun wujud timbul uh, ataupun kita nak dia ada semasa di akhir game. Jadi of course bila kita kata kita kata bila green flag klik ni kita nak dia disembunyikan, kita nak dia hide. Okay, kita hidekan dia. Kemudian kalau misalnya kita pergi kat sini, okay, pergi kat kod kod bintang ni, saya ada buat satu broadcast end. Okay, di mana sekiranya markah telah sampai ke matlamat dia, dalam kes ni 5, bila markah dah sampai ke 5, jadi saya akan hantar satu message ataupun saya akan broadcast message end. Jadi kita boleh gunakan broadcast message ni untuk buat pertukaran skrin. Okay. Di mana kita akan hidekan kita punya bintang. Kita akan sepatutnya kita akan hidekan kita punya kucing. Dan kita akan keluarkan kita punya sprite dan juga ending screen. Okay. Jadi kita ambil event. Okay. When I receive end, kita akan switch kepada backdrop specificity. Okay. Kemudian kita akan showkan kita punya ayat ni tadi, perkataan ni. Okay. And then kita akan ambil stop all. Maksudnya game kita tamat. Dah tak ada lagi game yang akan buat lah. Okay. Kemudian sebelum tu kita boleh juga buat supaya kita punya kucing ni tadi, okay, bila dia terima end, dia pun akan hide juga. Dia akan hide juga. Okay, jadi kita ambil hide. Okay, since dia akan berkata misi berjaya dalam masa 2 saat, jadi kita pun tunggulah 2 saat. Okay, wait. Di manakah dia control? Wait 2 second. Okay, lepas tu switch backdrop, show and then stop all. Okay, jadi kita boleh test. Jadi ketak ending screen kita. Harapnya berjaya. Okay, saya besarkan. Okay. So ini starting screen kita. Alamak, markah tak tukar. Sebelum tu saya kena tukar markah. Di manakah kita nak tukar markah? Oh, patutlah. Okay, jadi kita kena keluarkan set markah ni ada pada button pada kita punya sprite button ni. Dalam masa ni kita kena setkan markah tu 0. So ini kita boleh delete. Okay, delete block. Kita masukkan dia pada sinilah. Okay. Ini. Ataupun ini. Set markah tu 0. Okay. Jadi dah selesai. Kita cuba lagi sekali. Okay, markah set to 0. Permainan tangkap bintang. Okay, mula. Okay. Okay, dia tangkap bintang. Laju pula bintang ni. Okay. Okay, misi berjaya. Nampak macam tak keluar? Macam tak keluar? Okay. So, ending screen tu tak keluar. But it's okay. Maknanya kita kena debug something lah. Ada benda yang tak betul. Apa yang kita boleh buat ialah kita cuba keluarkan wait 2 second ni. Takut kerana wait 2 second tu yang tak menjadi. Jadi, kita cuba keluarkan.
Okay. Dan kita tengok jadi ke tak. Harapnya jadilah. Okay. Kalau tak jadi, saya pun tak sure apa lagi nak dibetulkan. Okay. Tak apa, tak apa. Save now dulu. Okay. Kita mula. Okay, kucing dah datang. Kemudian kita tangkap bintang. Laju pula bintang. Okay. 3, 4. Okay. Jadi, tapi memang laju lah. Okay, bila dapat 5 je, dia terus pergi kepada ending screen. Sebenarnya kalau apa yang bagusnya ialah tadi saya meletakkan wait to second tu supaya dia macam ada transition. Tapi macam tak menjadi. So, uh, tak apalah, kita keluarkan 2 second. Tapi kita dah nampak bahawa kita telah berjaya pergi ke ending screen. Jadi kita punya game sekarang lengkap dengan starting screen dengan ending screen. Jadi pada starting screen tu tadi, silap. Pergi pada stage. Jadi pada starting screen tu, selain daripada permainan tangkap bintang, kita boleh juga mungkin letakkan peraturan dia. Sebagai contoh, mungkin saya boleh letak di sinilah kot. Okay. Sebab button kita dah kat sini. Uh, jadi kita boleh letak tangkap tangkap 5 bintang untuk menang. 5 bintang untuk menang. Okay. Tak apa, biar walaupun sprite tu ada kat situ tak apa. Sebabnya nanti bila kita start off, kita takkan nampak anda telah berjaya tu. Okay. Kita cuba warna lain. Warna hijau memang tak boleh. Warna hitam. Terpaksa pakai ni jugalah. Ini okey lah, boleh nampak. Okay. Kalau saya letak sprite, silap. Okay. Kalau kita cuba main, okay. Jadi nampaklah situ. Tangkap 5 bintang untuk menang. Jadi dekat starting screen ni atau permulaan screen, kita boleh letak kita punya peraturan ataupun nama kita sebagai developer, dan di ending screen, okay, ending screen, ending screen. Okay, ending screen kita boleh letak markah yang tinggi sebelum ni, ataupun kita boleh letak kita punya attribution. Sebab tadi kita dah gunakan backdrop daripada FreePix kan. Jadi kita boleh letak backdrop yang digunakan adalah daripada FreePix. Macam itulah. Mungkin saya kena letak, kalau in case nak kena share lah, saya akan kena letak kat sini. Jadi dari situ kita boleh letak attribution. Jadi selain daripada tu, sebenarnya boleh juga, since game ni tadi dia cuma tangkap bintang je. Dia tak adalah challenge. Jadi challenge yang kita boleh combine adalah challenge elak musuh tadi. Maknanya kita masukkan elemen anjing tu. Jadi baru kita punya game memang betul-betul lengkap. Maksud kita ada kumpul objek. At the same time kita kena elak musuh. Jadi bila combine, jadi game kita lengkap lah. Kita ada starting screen, ada button mula, kita masuk main game, kita ada markah, kita ada live, kita kena tangkap bintang, kita kena elak musuh, and then bila dah habis,
kita pergi kepada ending screen. Jadi petang ni sebenarnya saya memang nak buat ini sajalah. Maksudnya kita nak buat game yang lengkap, okay, yang ada starting screen sampai ending screen. Boleh ke Guru Setia? Ke kena sambung lagi? Ke ada siapa-siapa yang nak tanya? Ada ke saya nak tanya ke? Sebab saya nampak ada 2 student ni. 2 pelajar. Ada nak tanya ke? Ataupun siapa-siapalah partisipan kat sini nak tanya. Okey, saya ada nak tambah jugalah. Okey, masa pagi tadi, dalam sesi pagi tadi, saya buka projek lain Uh, Apa save dulu? Uh, Mana ni ni ke? Okey, ini yang awal tadi. Okey, pada pagi tadi saya lama. Okey, okey, tak apalah. Somehow saya tak pasti kenapa saya punya bintang tak muncul dalam game ni. Tiba-tiba dia tak muncul. Dia tak muncul. Dia tak muncul. Oh, tak pasti. Okey, tak apa. Saya boleh stay guna. Okey. Saya cuma nak bagi perbezaan mengapa kita tak letak, okey, kita tak letak markah tu, okey, pada karakter utama. Tapi pengumpulan markah tu diletakkan pada objek tersebut. Okey, sebabnya tadi saya dah cuba bila kita letak pada uh, karakter utama, apa yang berlaku ialah markah tu akan menaik secara mendadak. Kenapa? Sebabnya syarat tu terletak pada kucing. Jadi kucing tu besar kan. Jadi as long as kalau misalnya objek bintang tu dia kena sikit je dengan kucing tu, dia terus dapat markah. Jadi saya boleh inilah boleh tunjukkan sebab tiba-tiba bintang saya pun tak ni, tak keluar. Okey, saya boleh minta dia wait for. Saya boleh saya kena test dulu kenapa dia tak keluar. Okey. Okey, saya tak pasti kenapa saya punya bintang tak keluar, tapi tak apa, saya delete dulu. Saya masukkan sprite baru. Keluarkan dia jadi 10. Okey, event. Kita buat control forever tadi. Kita ambil motion glide ke random position. Kita buat dia cepat sikit lah. Okay. So kalau dia keluar tak. Okay, dia dah keluar.
Jadi, kalau saya letak tadi, okey, dia punya pengiraan markah pada sprite kita, pada karakter utama. So dalam forever ni, kita ambil control if, letak, jadi if touching, okey, if sensing lah, okey, if, mana, okey, touching, starfish kan, kita punya objek. Kemudian kita akan letak variable markah by 1. Okay. Just nak tunjukkan perbezaan kita letakkan pengiraan markah tu pada karakter utama, bukan pada objek. Okay. So, okay, nampak tak? Dia naik secara mendadak. Sebab bila dia bersentuh sikit je, dia terus naik. Sebabnya kenaikan tu pada kita punya main character, bukan pada kita punya objek. Jadi objek kita tak payah kejar pun. Dia duduk situ as long as kita punya objek tu berlanggar dengan karakter utama, dapat markah. So macam tak ada challenge lah pada game tersebut. Jadi adalah lebih baik dan challenging pada game kalau misalnya kita letak pengiraan markah tu pada kita punya objek. Pada kita punya objek. Jadi dari situ dia akan susah sikit nak tambah markah. Sebabnya karakter utama kita kena bersentuh dengan kita punya objek tu baru dapat markah. Jadi kalau maknanya karakter utama kita kena kejar lah. Dia kena kejar baru dapat, nampak susah kan? Dia kena laju. Degil ni. Lebih kurang macam tu lah. Jadi itu sebabnya kenapa pengiraan markah tu kita tak letakkan kepada karakter utama, tapi kita letakkan kepada objek yang kita nak kumpul. Itu yang saya nak tambahlah pada petang ini. Tadi saya share ke? Tak share. Alamak. Aku tak share. Tak ada siapa bagi tahu. Saya share tak tadi? Saya tak share screen Tak, maaf lah ya. Share tak tadi? Ada siapa-siapa tahu tak? Macam tak share. Alamak, saya cakap seorang-seorang je ke? Saya ingat memang nak explain macam tu je. Tak. Saya nak tunjuk. Okay dah. Memang tak share ke? Alamak, saya seriously lupa lah. Macam mana nak buat balik semula ke? Tak apalah, saya buat balik semula ya. Okey, tadi saya ada tunjuk. Okey. Minta maaf ya, saya tak share sebab tak ada orang sebut tadi. Jadi saya tak tahu yang saya tak share. Saya tak sadar. Jadi pagi tadi saya ada sebut. Okay. Kenapa pengiraan saya sebut setakat ni apa game yang saya buat, pengiraan markah tu saya letak pada objek yang hendak dikumpul, bukan pada karakter utama. Jadi pada petang ni saya nak tunjukkan kenapa kita tak letak pengumpulan markah tu pada objek utama, pada karakter utama. Kita letakkan kepada objek yang hendak dikumpul. Okey, jadi apa yang saya tunjukkan ialah kalau saya letak pengumpulan markah tu, okey, pada karakter utama, apa yang berlaku ialah markah tu akan naik secara mendadak. Kenapa? Sebabnya pengumpulan markah tu terletak pada karakter utama. Jadi karakter utama kita besar. Jadi bila kita punya objek tu terlanggar sikit je kita punya karakter, dapat markah terus. Ah, contohnya saya tunjukkan kat sini. Okey. Jadi ini adalah game yang asal pagi tadi. Jadi saya tukar pengumpulan markah tu saya buat pada karakter utama iaitu pada kucing. Bukan pada starfish ni tadi. Okey, jadi saya dah letak tepi ni. Kalau saya run kalau kita start
main game. Okey, bila saya pergi tak jadilah pula. Nampak tak? Bila dia sentuh sikit je terus naik. Jadi markah saya naik mendadak sampai 58. Jadi sebenarnya saya tak payah buat apa-apa. As long as saya nampak tak? Bila saya karakter tu dia motionless pun dia dapat markah. Sebab pengumpulan markah tu dia jatuh kepada karakter utama. Jadi as long as objek kita berlanggar dengan kita punya karakter yang besar, kita akan dapat markah. So, tak suitable lah. Jadi, tak ada challenge pada game tersebut. Jadi, sebab itu kita letakkan pengumpulan markah tu pada kita punya objek. Bila kita buat pada kita punya objek, karakter utama kita memang kena kejar. Kena kejar. Okay. Baru boleh dapat markah. Bila dia kejar, bersentuh betul-betul, macam ni kan, susah. Nak benar, dah lah nak kejar susah. Nak sentuh pun susah. So, markah pun susah nak dapat. Jadi, nampaklah ada cabaran sikit kepada kita punya permainan. Sebab itu, kita tak letak kita punya pengumpulan markah tu pada karakter utama, tapi pada kita punya objek yang hendak dikumpul. Okay. Saya rasa setakat tu dulu untuk petang ni. Boleh ke rakan kuasa Rustia? Ada tak Rustia kat sini? Tak ada. Boleh. Kalau Dr. Aslinda dah selesai, tak ada masalah. Mungkin ada soalan ke daripada peserta? Ada ke nak tanya? Tak kisahlah, yang bukan pelajar pun bolehlah bertanya. Okay, boleh sesiapa yang peserta boleh scan untuk kehadiran ya. Sebab saya nampak ada 2 peserta, tapi sekarang tinggal seorang je. So peserta yang masuk 2 orang. So peserta dua yang orang. masuk hari ni minta scan QR code tu untuk